نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Sama ada alam belum diciptakan atau sesudah alam ini diciptakan. Maha suci Allah yang diserupakan dengan manusia. Allah maha hebat, maha agung. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah yang menentukan segala sesuatu. Terkadang-kadang yang manfaat boleh jadi mudarat, dan yang mudarat boleh jadi manfaat atas keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang Allah bagi kepada kita dapat datang. Pak Surah kembali lama, sekitar 4 bulan lebih. Saya tak datang surau ni kerana saya khuruj bersama dengan Datuk Taufik. Kemudian balik. Jadi saudara-saudara dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita berada tahun ini 2024, tahun yang mencabar. Kita tidak ambil kisah tahun Masihi ini, dan kita tak ambil peduli pun sama ada apa-apa yang dikaitkan dengan tahun Masihi, dan kita lebih relevan dengan agama tahun Hijrah. Catatan bertulis menunjukkan bahawa surat-surat kerajaan Islam dulu pun tertulis dengan tahun Hijrah. Sama ada Kerajaan Melayu Melaka, Kesultanan Melaka, Kesultanan Jambi, Kesultanan Serdang. Serdang bukan Serdang sini, Serdang Indonesia, Medan. Kesultanan Langkat, Kesultanan Aceh, juga Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Kelantan yang dikatakan Serambi Mekah. Dah ada surat-surat, dan setengah orang yang berada di tanah Melayu ini, di antaranya puteri di Kerajaan Melayu Kelantan lama dulu, boleh berbahasa Turki. Maknanya Turki telah sampai tempat lama semenanjung tanah Melayu. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila tahun 2024 ni kita tak banyak ambil kisah sebenarnya. Tapi bila kita lihat, ramai agamawan kita mula menyentuh kerana dia kaitkan dengan perjanjian Lausanne. Jatuhnya kerajaan Bani Osmaniyah 100 tahun, cukupnya 3 bulan 3 2024. Dan 3 bulan 3 ni telah masuk Ramadan dan menjadi perhatian seluruh dunia sekiranya Turki mengambil Cyprus, Greek dan beberapa kepulauan serta tanah jajahan Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, maka diandaikan bahawa perang dunia ketiga akan bermula. Dan kalau kita tengok sekarang ni, penglibatan perang walaupun tidak keseluruhannya,
Jadi dalam hal kaitan dengan perang ni sudah kita lihat beberapa negara dah terlibat. Yaman secara langsung, Iran, Lebanon secara langsung dah terlibat. Turki tenteranya sembunyi-sembunyi masuk. India tenteranya dah masuk membantu Israel. Bisa sebahagian pada Brigade Qassam dapat tangkap tentera Israel adalah tentera India. Dan senjata-senjata bom disediakan oleh Thailand. Jadi maknanya dah terlibat secara langsung Amerika, walaupun sembunyi tangan Thailand dan India. Perang ni mula terlibat di antara kekafiran dengan Islam. Kalau perang dunia yang pertama berkaitan dengan penguasaan, perang dunia yang kedua berkaitan dengan fahaman, ism, komunis, sosialis, rasis, fasis, kapitalis, nasionalis, itu semua tersebarnya gerakan-gerakan nasionalis seluruh dunia, termasuk Malaysia, Indonesia, juga termasuk negara-negara Amerika Latin, negara yang dijajah, juga negara-negara Afrika. ANC dari grup nasionalis, African National Congress, dan juga negara-negara lain. Maka selepas perang dunia yang kedua tersebarnya fahaman-fahaman negara-negara yang mendukung demokrasi berparlimen kita, yang berfahaman sosialis, Libya, yang berfahaman komunis, Yaman Selatan dulu, kemudian Rusia, komunis, China, komunis, Korea Utara, pecah dua, komunis. Jadi maknanya tersebar fahaman. Tapi perang dunia yang ketiga yang diandaikan akan berlaku, maka berkaitan dengan Islam dan kekafiran. Dan tahun 2024 ini menjadi titik tolak oleh setengah-setengah agamawan. Dan setengahnya disabitkan daripada hadis Nabi SAW. Wallahu alam. Dan bila kita tengok kedudukan dari segi sosial, budaya kehidupan kita dah mula berubah. Dan luar negara juga berubah. Kita tak pernah dengar Saudi menjemput tokoh-tokoh Yahudi datang ke Madinah dan Yahudi masuk Mekah. Sekarang berlaku. Yang terbaru, Saudi telah menjemput mereka-mereka yang tidak ada agama, etis, dan mereka-mereka di kalangan tokoh-tokoh Hindu, tokoh-tokoh yang orang-orang kafir datang ke Madinah, ziarah Madinah. Ini kita tengok tidak berlaku pada tahun-tahun dulu. Patung-patung berhala, kita tak sebut berhala, idols. Idol, idola lah, tempat puji, angkat, respect, sanjung. Maka patung-patung king-king Saudi ni, Al-Malik dia ni mula dah ada dibuat. Kadang-kadang betul, bukan kadang-kadang betul, memang berketepatan bahawa Arab akan kembali menyembah berhala. Walaupun tidak menyembah sujud, rokok dan sebagainya, tetapi telah menjadi pujian bila patung-patung diletakkan di setengah-setengah tempat. Dan Saudi juga membenarkan arak dijual di negara Saudi. Dan wanita-wanita pelacur dilanggan seperti negara barat. Ini perkara yang tak pernah kita jumpa. Dan bermula tahun ni perkara pelik. UAE, Arab Emirates dah mula menyokong, dan seluruh Arab menyokong. Kalau kita tengok, dia ada sedikit perubahan yang seolah-olah akidah mula tergugat. Akidah mula tergugat dalam masa yang keadaan sekarang ni. Bila mana kita melihat anak-anak Palestin yang dulu kita 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dulu, kita hanya melihat, kita hanya mendengar daripada Quran tentang sifat-sifat syurga. Kita pun yakin sebab yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda yang ghaib, cabang iman kita.
Kita yakin syurga tu ada. Kenikmatan dalam syurga tu ada. Tapi akhir-akhir ini bila anak-anak Palestin, bila pejuang-pejuang syuhada, bila mereka syahid, yang kita nampak wajah mereka kegirangan. Mereka nampak sesuatu yang indah. Dipaparkan kepada mereka syurga. Bila mana anak Palestin diviralkan oleh wartawan, dan ramai wartawan, 118-19 orang lebih yang mati dibunuh oleh Israel di Gaza. Budak dengan keadaan hampir mati, Abah cerita tentang syurga, istana yang indah, cantik, beritahu ke ayah dia, lepas tu Abah meninggal. Mana terbukti daripada hadis Nabi bahawa mereka-mereka yang mati syahid ni, di depan mereka nampak syurga. Dulu kita tak nampak. Bila viral, kita bertambah, orang yang beriman bertambah yakin janji Allah dengan sebab perang ni. Bila mana darah syuhada dekat hospital, bau wangi, bau anak-anak wangi yang mati syahid. Anak-anak ni bau wangi, darah mereka wangi. Maknanya dah betul Nabi sebut bahawa darah orang syahid ini baunya wangi seperti kasturi. Dulu kita yakin, kita faham sebagai fahaman yu'minun bil ghaib, benda ghaib. Tapi hari ini kita nampak bila hospital yang penuh dengan syuhada yang mati bau wangi, anak-anak yang mati bau wangi. Sebaliknya CNN lapor dekat hospital Israel, bilik-bilik mayat mereka bau busuk. Terbukti. Ni ujung-ujung umur umat ini. Kita tengok benda begitu. Maka bertambah kita yakin betul anak-anak Palestin yang maknya mati, bapaknya mati, masih lagi senyum. Wartawan ambil gambar jauh, senyum. Bila wartawan datang tanya, bagaimana kamu? Kami nak mati syahid, ibu bapa kami menunggu dalam syurga. Bukan seorang, bukan budak tu dirancang untuk cakap benda tu. Golongan yang kata dalam sabit hadis Nabi yang tiasa berjihad, orang Palestin ni. Itu meramah budak-budak tu. Budak kehilangan mak, bapak, dua beradik, peluk, debu bangunan penuh dekat kepala, masih lagi peluk. Ada wartawan ambil gambar, senyum lagi. Bawa bekas makanan, tengok orang bagi makan, dia tak minta, dia pegang tengok. Anak kita ni tangan kanan pegang Kentucky, mulut riau menangis nak ambil makanan lain tu. Ni tangan kanan duk pegang daging Kentucky ni. Tu anak kita. Untuk tengok. Anak orang Palestin dia ambil gambar, tangan berbalut, umur sekitar 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun. Berbalut tangan ni, kena cedera. Angkat tangan, wartawan tu sebab menangis. Saya tengok klip video tu tak boleh habis, saya menangis. Apa budak tu angkat? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Umur budak sekecil itu biasanya anak-anak kita akan menangis, ayah, ibu, ayah, ibu. Bukan anak sekecil itu, kita pun yang setengah umur 72 tahun, 33 tahun masuk KPJ sakit. Kena macam-macam rangkai. 3 serangkai, 5 serangkai. Dah tak tahu berapa rangkai. Sakit apa dia sebut? Mak. Dia tak sebut Allah, dia panggil mak. Maknya mati 45 tahun yang lalu. Budak Palestin, anak yang memang bergantung pada mak dan ayah, tapi dia sebut Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah. Ni ujung-ujung ni Allah nak bagi 2 gambaran. Orang beriman takwa bertambah yakin janji Allah. Dulu kita dengar Wahab bin Qabus datang ke Madinah bersama Haris, sepupu dia. Bawa kambing-kambing untuk makanan dan untuk minuman dalam perjalanan, serta jual kambing di Madinah. Sampai di Madinah berlaku perang Uhud. Madinah kosong. Dengar berita Nabi di Uhud, terus pergi di Uhud. Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, Rasulullah dikepung oleh musuh. Wahab bin Qabus datang, jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Wahab, kalau kamu menjatuhkan barisan musuh itu, kamu akan masuk syurga seluas langit dan bumi.
Wahab kata apa? Wallahi ya Rasulullah, aku mencium bau syurga daripada Jabal Uhud. Kita bila dekat baca cerita tu, kita yakin itu benar, betul. Yu'minuna bil ghaib. Kita yakin betul. Tapi bila Palestin sekarang ni nampak lebih jelas. Maknanya bagi orang yang beriman bertakwa, bertambah iman takwa dengan janji-janji Allah dan Rasul. Bagi orang tak beriman, mereka kata perkara biasa. Maka dua bentuk dalam masyarakat kita di Malaysia. Dalam keadaan begini, ada kita menyokong Palestin. Tok Imam kita pun bubuh bendera Palestin. Contoh Ustaz Jimudin kan. Tanda solidariti. Kita sokong Palestin. Tapi waktu yang sama, orang yang tak nampak janji Allah menjadi penyokong Israel, Mossad, grup orang Melayu yang menjadi penyokong Israel. Tuan-tuan boleh bayangkan. Tak ada lagi lah orang dalam dunia ni yang kata Israel bagus. Satu rumpun bangsa yang bapa mereka tipu, bapa mereka tu nabi, bapa mereka tu rasul, bapa mereka tu bapa mereka tipu bapa mereka. Tak ada lagi bangsa. Bukan seorang. Kalau mungkin anak kita ni kita tanya bagaimana? Mana duit abah bagi? Mungkin dia boleh tipu kita. Seorang, tiga beradik itu tak akan tipu semua. Tapi 11 orang anak, 12 orang, 11 ni pakat ni yang kata Yahudi. Menipu bapa dia, satu orang nabi dan rasul, dan juga satu orang bapa dia. Bidamil kazib, dengan darah tipu. Dia ingat bapa dia tak tahu. Maknanya kalau bapa mereka satu orang nabi, satu orang rasul boleh dia orang tipu, apalagi bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ni. Mereka membunuh nabi-nabi Allah sekitar 70,000 orang, setengah sebut sebab nabi ramai. Bunuh. Mereka bunuh Nabi Yahya, bunuh Nabi Zakaria. Ini golongan Yahudi ni. Dulu kita tengok satu bangsa lain, saya cerita kepada tuan-tuan di ketika babri masjid roboh, saya ada di sana. Hindu begitu agresif, tangkap budak-budak Islam, dipegang, baby Islam pegang kaki kanan kaki koyak begitu. Kita kata Allah. Bila Myanmar serang, junta tentera Myanmar bersama sami-sami bunuh, kita tengok satu ibu menyusu anak ditembak, dia gantung, dibakar hidup-hidup. Kita rasa kejam. Tapi Yahudi lebih kejam daripada tu. Tuan-tuan tengok. Baby yang kecil tu ditembak berserang. Apa tujuan? Hati dah tak ada dah. Tak ada belas kasihan. Itu Yahudi. Anak-anak Palestin yang ditangkap kurang dipatahkan kaki supaya cacat. Dibunuh, ambil organ dalaman, dijual. Itu Yahudi. Dalam keadaan begini pun tuan-tuan boleh lihat anak-anak Melayu tak tahu daripada perut mana, tak tahu ni. Boleh jadi Mossad, boleh angkat spanduk menyokong bendera Israel. Budak Melayu itu dalam gambar yang di luar gambar. Duduk dalam bumi Malaysia, dalam perut orang Islam, sebut Melayu Islam lah. Dibesarkan dalam masyarakat Malaysia. Kita pun besar kat sini, kita tahu macam mana. Tiba-tiba ada golongan yang boleh pro Israel. Tuan-tuan, kalaulah begini wujud dalam bumi Malaysia, tidak heran bila Dajjal datang, mereka akan pro Dajjal. Akan ada golongan yang akan backing Dajjal dan berjuang atas Dajjal. Kalau mereka boleh berjuang atas Israel sekarang, tak nak cakap apa. Inilah kata fitnah akhir zaman. Itu belum lagi budak-budak yang tengok agama dihina, yang ni begini, kunut tak betul. Budak-budak yang jadi tak tahu apa-apa, akhirnya buat keputusan agama tak ada dan jadi etis. Kumpulan budak-budak Melayu etis, ambil gambar kat tangan, seronok sangat. Budak Melayu etis dulu tak ada, tak berani. Sekarang ada NGO budak Melayu etis. Mencaci maki Tuhan, mencaci maki agama, minum arak bismillah, itu caci agama. Ni bumi Malaysia. Kemudian golongan nak minta lesbian, nak minta homoseksual, gay, tunjuk perasaan dekat Demal bersama dengan Cik Siti tu.
Bersama dengan Cik Siti rambut karat tu, kata orang lah, Allah alam. Tuan-tuan nak kata apa? Anak Melayu pakai tudung, belajar, pelajar universiti, bukan orang biasa. Dan inilah kata fitnah dah mula ni, 2024 mula. Segala sudut kita terperangkap. Kalau iman tidak sempurna, Allahu Akbar, tidak dikuatkan iman, kita tak tahu. Dalam sudut agama, tuan-tuan tengok pula dalam sudut agama. Hari-hari tuan-tuan boleh buka telefon. Mereka mengatakan bahawa fahaman akidah Asy'ariyah Maturidiah ni sesat. Berpegang pada mazhab ni sesat. Sesatlah. Imam Syafi'i tak betul. Walaupun dalam bahasa yang mereka angkat, Imam Syafi'i adalah imam yang sehebat, ilmunya angkat ilmunya dia satu orang begini, lepas tu dia bam jatuh, relai. Tapi entah. Mazhab yang menyusahkan mazhab Syafi'i kononnya. Pandangan Syafi'i tidak tepat, maknanya tak betul. Kau lagi hebat lah. Itu je. Buat podcast menghina tokoh-tokoh, nak matikan karakter tokoh-tokoh ulama kita ni. Supaya tokoh ulama ni tenggelam. Ambil gambar habis umat solat, komplain, komen, kononnya komen nak memahirkan, nak memandaikan ilmu agama kepada umat, tetapi mencaci ulama. Maknanya mereka nak potong karakter ulama tu. Supaya mereka yang berlabelkan PhD ni nak tonjol ke depan. Orang tak laku. Tak laku. Dulu tak ada ikut mazhab mana-mana. Nabi mazhab mana? Nabi mazhab mana? Sekarang kami ikut mazhab Hambali. Dan apa yang mereka sebut dalam fatwa negeri itu pun salah. Bercanggah. Dan tak tepat, tak betul. Sekarang ni habis gembar-gembur Imam Syafi'i tak betul, anak luar nikah yang disisukan oleh ibunya, kemudian Imam Syafi'i telah keluarkan. Dan mereka bagi keluarkan pandangan Syafi'i yang tak habis. Sangkut. Sedangkan mazhab kita lah mazhab yang paling berhati-hati. Sebab tu dia kata dia dalam mazhab kita ni ada ikhtiyari. Dalam berhati-hati. Itu mazhab kita. Mananya mazhab yang cukup berhati-hati. Mazhab lain sentuh perempuan tak batal, mazhab kita sentuh. Sebab berhati-hati. Allah Masjid Nisa tu. Mazhab kita berhati-hati. Tiba-tiba yang ni mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak tepat. Pandangan Syafi'i tak tepat. Oh, dia lagi tepat ke? Oi, saya dulu tak boleh lah. Dulu kurang bersilat dekat meja ni. Lah ni dah mula bersilat kat meja. Tak boleh hujung ni. Jadi apa yang kita nampak, mereka nak tunjukkan, nak suruh budak-budak muda. Kita alhamdulillah ke masjid duduk. Sebab budak-budak muda ni ikut fahaman yang mereka bawa. Syariat yang mereka bawa dengan cara mereka. Ni yang mereka nak buat sekarang ni. Ni hampir Dajjal nak terbit tiba-tiba, bukan main agresif. Nak rosakkan syariat, nak rosakkan akidah. Dengan pandangan-pandangan yang tak habis. Alhamdulillah tokoh-tokoh kawan-kawan saudara-saudara kita yang clarify. Dia nak mati. Lepas tu program live ni, kalau macam ni, tak apa dia ni macam ni. Sebab ada orang duduk kuliah, macam lagi dalam majlis. Tapi kalau live yang berbuka tak ada siapa pun duduk dengar. Maknanya mereka nak suruh masyarakat bergantung kepada telefon semata-mata. Maknanya jadi itu nak pisahkan kita dengan majlis ilmu, nak pisahkan kita dengan agama, nak pisahkan kita dengan ulama. Sebab ulama ni terpisah dengan kita. Itu. Bila majlis hanya buat melalui yang dia orang tengok, tuan-tuan tengoklah. Dan telefon dengan cukup satu skrin komputer, hurai apa semua, duduk depan. Benda tu baca depan. Google ya boleh dapat. Tak sama dengan tuan-tuan kita semua ni duduk dalam majlis. Illa nazalat al-musakinah wa ghasyatmur rahmah wa fatanul malaikah wa zakarahumullah fi man anda. Kalau melalui telefon live begini sahaja, kita terpisah daripada ulama, tidak duduk berada dalam majlis yang sama. Maka benda-benda yang tadi yang turun ketenangan rahmat malaikat maksudnya tidak akan terhasil. Sebab ilmu agama ni bukan faham kepala otak, tapi faham ni masuk ke dalam sanubari dan membuahkan kepada amalan. Tuan-tuan tengok.
Mereka kata akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sesat. Akidah tu yang betul. Siapa yang duduk di atas gunung Kinabalu dekat dengan Allah. Siapa yang duduk di sini ni, orang kita ni jauh. Pasal duduk atas gunung dekat sebab Allah di langit. Untungnya orang jadi pramugari pilot ni. Dekat dengan atas, lagi dekat dengan Allah. Satu fahaman itu pun orang boleh ikut. Menjisimkan Allah. Tuan-tuan boleh bayangkan menjisimkan Allah. Allah bebas dari berjisim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama Allah dengan segala sesuatu. Tak sama. Lam alid walam ulad walam yakul li kufuwan ahad. Tu hadis kursi. Allah sebut dah. Tak sama. Kalau tak sama, tangan Allah yang kata tangan tak sama. Habis nak sebut tangan. Kalau kita sebut tangan, kita akan nampak. Orang awam macam kita nampak. Maka ilmu kalam diperkenalkan. Bukan falsafah Greek, Yunani Greek. Untuk membezakan. Supaya dapat kita fikir bagaimana kedudukan yang Allah tu tak sama. Maka ulama terjemahkan sesuai dengan, supaya sifat kamalan Allah tu sesuai dengan apa yang diterjemahkan. Sifat kesempurnaan Allah yang selayak bagi Allah. Maka terjemahlah kudrat itu, penguasaan, rahmat. Itu dalam Baru Nazir jilid 15 sebut begitu. Jadi saudara-saudara yang dimulakan Allah SWT, yang ni kita tengok takut ni akidah-akidah orang. Dan yang paling lagi international, tuan-tuan mungkin tak perasan. Saya pun tak dengar lagi lah mana-mana tokoh sebut ni. Satu yang bersifat international, jangan masuk lubang kali kedua. Tuan-tuan tengok siapa yang agresif membantu perang dengan Israel. Hizbullah, Syiah Lebanon, Syekh Nasrullah. Iran, Syiah Isna Asy'ariyah, Iran. Yaman, Syiah Houthi. Mana ahli sunnah wal jamaah? Mana dia? Sekarang Syiah mendominasikan semua berita perang luar negara Israel. Mana ada berita tentera Pakistan masuk? Saya jumpa orang Pakistan luar negeri. Waktu saya orang luar datang. Dia kata tentera Pakistan masuk melalui Taliban. Taliban pun dihalang, Jordan tak bagi masuk. Ini negara-negara Islam. Tentera Turki masuk sembunyi-sembunyi. Orang perseorangan daripada negara-negara yang ingin berjihad ramai, tuan-tuan, masuk. Tapi yang mendominasikan berita internasional adalah Iran, Hizbullah, semua Syiah. Syiah Yaman, Houthi. Dan 2 hari lepas Ayatullah Ali Khamenei kata negara-negara Islam hendaklah memutuskan hubungan. Nampak tak? Syiah telah tertonjol. Tokoh mereka Ali Khamenei telah tertonjol. Apa tujuan mereka buat? Kita tak perasan. Lagi sekali kalau kita salah langkah, kita masuk lubang kali kedua. Sebagaimana dulu tahun 79, semua kita satu dunia kena tipu. Semua NGO gerakan Islam, parti Islam, semua sekali lah. Bila Ayatullah balik daripada France, dikawal oleh polis France, naik flight, turun daripada apa ni, France apa ni, Perancis punya flight, turun Lufthansa, kau tak saya flight. Lufthansa. Saya ingat lagi tahun 79. Turun balik ke Iran, Dinasti Pahlavi dijatuhkan. Berjuta rakyat Iran tunggu. Bila dia sampai saja, diisytiharkan Republik Islam Iran. Di Malaysia pun takbir. Siapa ada takbir sini? Takbir. Sebab Republik Islam selepas Perang Dunia yang kedua, tak ada lagi negara isytihar Republik Islam. Pakistan pun tak isytihar, Turki pun tak isytihar. Turki lagi lah baru. Iran tak isytihar. Waktu tu semua, negara kita dah ada negara Islam di dunia ni. Iran telah berjuang pakai lambang sorban, tentera berbalut kain hijau tulis la ilaha illallah. Dahsyat. Kita pun percaya gila-gila, habis semua. Di pejabat saya mula buka kitab Syarah Najul Balaghah. Ni budak-budak ni.
Kawan-kawan saya bukan budak lah, dia betul sikit pada saya. Saya kata jangan baca buku bahasa Melayu, tak ada itu. Cari buku bahasa Inggeris. Syarah Nahjul Balaghah. Itu kitab Syiah. Alhamdulillah saya dapat tabligh. Kawan-kawan dah pergi Pakistan, bos kita dah tahu Syiah ni mainan dia macam mana. Terlibat. Saya kata jangan, orang kutuk saya habis. Pejuang Islam sekarang ni Iran, Ayatollah kamu ni, kita mengharapkan, tak pernah parti Islam waktu tu, kita mengambil perjuangan Syiah ini untuk bangunkan Islam. Waktu tu takbir depan Masjid Jami' Yaumul Quds. Saya ada, tapi bukan saya, tapi saya menikmati situ. Habis keluar tengok pejuang dia waktu itu, Said dia sama sebut lah, tuan-tuan mungkin kenal, siapa yang veteran macam saya mungkin kenal. Keluar saya bakar bendera Israel kat depan Masjid Jami'. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya umur 22, 21 tu. Tengok ya. Kita dah tahu lah. Saya tak ikut. Bukan salah takbir tu. Saya tak nak perjuangan panas masyarakat semangat yang kita tengok perjuangan Iran. Dan di rumah kat kaum baru dah bubuh dah tampal gambar Ayatollah ni. Oi, dahsyat waktu tu. Inilah pejuang Islam. Ni Ayatollah, dekat kereta pun tambal Ayatollah. Kita boleh bayangkan. Tahun 1992, 93, saya berada di Thailand, sepadan Burma, masjid-masjid, dia hantar semua pamphlet dalam bahasa Siam tentang Syiah ni agama benar begini. Dia mensyiahkan semua orang Sunni. Betul lah kitab Asy-Syiah wa Tasy', Syiah dan pensyiatan atas Syiah, atas orang Sunni. Orang kampung tak tahu. Saya tanya tu imam, tu guru dah. Kita tak tahu. Dia hantar ke masjid-masjid. Kata tu. Maka dia orang buatlah, Iran pun datang, wakil-wakil Iran datang, ambil lah tokoh-tokoh Islam waktu tu di Malaysia, penceramah-penceramah bebas yang hebat-hebat. Siapa dia? Dr. Hasan Saleh, Ghani Samsudin, ni mungkin orang dengar live saya ni rakaman ni. Ghani Samsudin, Pak Yazid, mana pejuang PAS, Pak Yazid, rumah dia kamu baru buat kebagian, saya selalu pergi hadir tu. Kemudian Ustaz Syari Muhammad, lagi beberapa tokoh, Abdullah Hasan sekarang jadi Ayatullah, tak tahu Allah alam dia hidup ke belum, dia duduk Pendang sekarang ni. Ustaz Abdullah Hasan, saya mengaji dengan dia, orang Abdullah Hasan Saleh tu mengaji tafsir. Saya tinggal, dia pegang Quran balik daripada Qom, dia campak depan saya orang pertama ambil. Saya kata wallahi aku tak akan ikut dia, gila Quran campak begitu. Itulah Akademik Islam UM waktu tu. Bila kumpul balik, alhamdulillah beberapa orang tak pengaruh. Pak Yazid tak pengaruh sangat, walaupun dia nampak ni, tapi dia masih lagi ni. Ustaz Syari balik tulis kitab Syiah, tu buku agama Syiah dia tulis. Ustaz Syari. Ghani Samsudin telah terlibat, Hasan Saleh terlibat, Abdullah Hasan, dan banyak lagi lah tokoh. Dan akhirnya mereka buat satu seminar dekat Hostel Istana Jalan Ampang. Seminar tu nama dia Taqribul Mazahib. Saya simpan kertas kerja seminar tu. Pendekatan mazhab, wakil dari Iran datang, ucapan. Sebenarnya seminar itu adalah seminar mensyiahkan orang Malaysia. Saya simpan tu Taqribul Mazahib tu, pendekatan mazhab tu. Semua Ghani Samsudin, tokoh-tokoh Habib. Tapi bukan semua terlibat, alhamdulillah. Ada yang tak terlibat. Jadi akhirnya apa? Berjuang. Ni Syiah. Sehingga Abdul Hasan, Ustaz Abdul Hasan bawa beberapa orang, termasuk budak Ampang, Kuala Lumpur. Budak Ampang, budak Taman Seri Mawar, Taman Seri ada dekat-dekat Ceras. Bawalah budak-budak ni pergi ke Pakistan belajar Syiah, Madrasah Syiah. Dan budak-budak ni dibawa masuk ke Iran, belajar di Qom. Ramai. Kita belajar tu budak-budak sebelum haram. Budak Malaysia mana nak pegang benda tu, coret badan. Ya Ali, Ya Hasan, Ya Husin. Budak tak nak, mereka lari pergi markas tabligh di Rawin. Dan mereka ramai juga budak-budak tu. Bila dia nak keluar, ramai keluar. Bila bagi keluar dah habis balik-balik, suruh balik madrasah. Mereka bagi tahu kami tak mau balik madrasah. Pasport kami dipegang oleh pihak madrasah. Kami tak mau terlibat dengan Syiah. Baru bocor kat Malaysia. Orang kebelah keluar Selangor ni ramai anak-anak hantar.
bekas-bekas PAS ni, kawan-kawan kita daripada Jemaah PAS. Bukan salah, mereka tak tahu ni kerana semangat perjuangan ni. Sehinggalah ni tahun 1990-an lah tu baru kita nampak jangan lagi sekali kita masuk ni dalam lubang yang kedua. Tu saya kata. Baru kita tahu sehingga Syekh Yusuf Qardawi kata tasamuh maknanya toleransi agama ni, nak semua Syiah semua dengan kita ni sama, kita akan sama-sama satu kalimah la ilaha illallah semua. Rupanya Syekh Yusuf Qardawi kata mereka menggunakan pendekatan ini untuk mensyiahkan orang Islam seluruh dunia. Tu Syekh Yusuf Qardawi pun tarik balik atas benda tu, seolah-olah tarik balik lah pendekatan yang mereka buat, kerana mereka nak gunakan, manipulitkan Syekh Yusuf Qardawi untuk sebarkan Syiah mereka. Kemudian bila dah clear, orang dah cerita, baru kita nampak Syiah dah turun Malaysia. Tak naik lah. Ada, tapi tak naik. Ada lagi grup-grup dia orang. Kalau tengok dekat kedutaan Iran tu, kebanyakan staff tu semua budak-budak yang tahun 82-83 yang pergi ke Iran. Tu yang jadi staff tu. Staff di kedutaan Iran. Budak-budak Melayu memang ayatullah habis. Ni. Tu Rihal. Mana Rihal? Ada Rihal. Rihal DHO tu. Tuan-tuan ambil Rihal tu, tengok dia tulis Rihal DHO kan. DHO tu kawan saya, Darus Haji Omar. Anak dia terlibat dengan Syiah. Tak malah ni orang mungkin ni. Anak dia terlibat dengan Syiah. Menangis. Bila masuk dalam Syiah tak boleh keluar. Dan sekarang bila Syiah seolah-olah dirancang, Iran serang Ayatollah Ali Khamenei mula keluar, tunjulkan dalam keadaan suasana dunia, berita dipaparkan, dialah menjadi tokoh seolah-olah membela, dan mana tertonjol kerana tokoh yang membantu Israel dan membantu Palestin menyerang Israel, Houthi, Hizbullah, semua Syiah. Kemudian ada seminggu lepas saya baca surat daripada orang Malaysia hantar kepada Syekh Nasrullah Hizbullah. Kami mengucapkan ribuan sekian kerana kami sedar bahawa inilah pejuang sebenarnya. Syiah lah sebenarnya pejuang sebenar, membantu Palestin, sedangkan negara Arab lain semua tidak membantu. Syiah lah sebenarnya. Kami sebenarnya telah dimomokkan dengan berita daripada tokoh-tokoh Sunni daripada Yaman. Sebab Habib Omar apa semua ni. Di maknanya tokoh Islam dijatuhkan dan mula nampak tokoh Syiah. Apa tujuan? Imam Mahdi. Jangan terperangkap. Imam Mahdi. Kerana Syiah Imam Mahdi adalah sebahagian daripada rukun iman dia. Mereka akan tonjolkan Imam Mahdi mereka. Golongan Wahabi kata Mahdi tidak ada. Ni sekarang tak timbul lagi. Mahdi tidak ada. Mahdi adalah momokkan orang golongan Syiah. Kita tidak ada Imam Mahdi. Sunnah wal Jemaah kata kita ada Imam Mahdi, tapi bukan Syiah. Mereka kata anak asal Ashkari. Dan bila jadi begini, tuan-tuan nampak seluruh dunia dah nampak Syiah dah ni, dia akan tonjol Syiah dia. Tuan-tuan akan lihat dengan serban jubah. Tuan-tuan kena sedar, Dajjal keluar di Isfahan, Iran. Pengikutnya 70,000 adalah ulama yang memakai jubah Tairasah tu. Dia adalah jubah Ayatullah. Ingat yang tu. Jadi mainan internasional untuk rosakkan akidah kita. Jangan masuk lubang kali kedua. Jangan masuk lubang kali kedua. Yang ni yang saya nampak tuan-tuan. Ni. Tahun-tahun ni. Tahun-tahun ni. Dan kalau tuan-tuan tengok, kuota haji dikurangkan. Kurang. Sebab bila orang Islam datang banyak, dibimbangi Saudi takut ni. Isu Mahdi muncul, dia akan jadi kecoh di muka. Sekarang untuk imbang, datang income dia bawa pelancong-pelancong. Sebab tu bawa pelancong kafir masuk tanah haram di Mekah dan di Madinah. Tuan-tuan nak cakap apa? Kerana ni mereka terdesak. Mereka berhutang dengan Amerika. Dalam perang dengan Yaman, tak ada ruang mereka masuk. Inilah kata fitnah. Adakah haji tahun ni ada tokoh-tokoh agama kita kata kemungkinan haji sangkut? Bukan sangkut, bila berlaku cetus perang, mana haji yang kita di sini gugur kerana tidak aman dalam perjalanan. Ada haji sekitar orang sana lah. Kita takut yang tu. Dan kemungkinan lagi apa? Kemungkinan ni apabila Afrika Selatan bersama dengan Rusia, bersama dengan Turki dan China dan yang lain-lainnya wujudkan mata wang baru, dinar dan dirham, wang emas dan wang perak, maka petrodolar tergugat. Bila petrodolar tergugat, tuan-tuan,
maka mereka akan jadi masalah. Amerika ini mainan mereka. Mereka akan buat sesuatu yang dipanggil solar storm ataupun cyber storm. Dia akan godam perbankan kita ni yang berkaitan dengan digital ni. Dia akan hilang. Ini kedudukan mereka. Dan mainan mereka akan kembali balik bila dunia apabila berlaku perang, apabila disokong dengan kedudukan ekonomi yang tak stabil, mata wang telah berubah. Tuan-tuan waktu tu, dan apalagi jabatan meteorologi dan juga cawangan jabatan yang tentang hal ehwal cuaca yang akan datang, mereka mengandalkan bahawa tahun depan akan berlaku kemarau panjang. Vietnam hentikan ekspor beras tu, waktu yang akan datang ni dia akan hentikan. Thailand hentikan, Burma hentikan, India hentikan. Malaysia langkah Dubai lagi, tak tahu lah langkah apa. Bila langkah bongek ke Dubai lantak api dah. Tapi ini maknanya mereka ada persediaan. Kita tak tahu punya kedudukan ni. Katil beras Malaysia ni kat Kedah ni lagi merajalela. Orang dah nampak dah. Orang dah nampak dah. Jadi macam mana kedua, bila berlaku ini, dan kalaulah perang ini berlaku, sebiji saja nuclear power jatuh, cukup menggugatkan kedudukan ekonomi dunia. Satu nuclear power, nuclear bomb yang dihantar oleh Rusia ke Europe, kepada NATO, sudah cukup separuh Europe akan terbakar. Tuan-tuan boleh bayangkan kedudukan ekonomi waktu itu. Bila perang ni terlibat secara langsung, kedudukan ekonomi dunia akan tergugat. Ni yang dalam perang. Dan tuan-tuan kalau tengok, sengaja Rusia diprovok oleh Ukraine supaya Rusia mengambil peduli nak perang dengan Ukraine. Perang sikit-sikit supaya Rusia jangan ambil peduli tentang kedudukan ni. Hamas atas Palestin, dia ambil peduli. Dan Korea Selatan provok Korea Utara, dan Korea Utara akan serang Korea Selatan. Dia nak jadikan Korea Utara tu ada tempat, jangan bagi tumpuan kat sini, kami nak ambil ni Israel ni, ambil semua. Kerana mereka janji dengan Temple of Sulaiman, the Temple of Sulaiman, mereka akan buat Haikal Sulaiman. Ini semua kuncup Dajjal akan keluar. Dan dia jadikan India dengan Pakistan, dan Pakistan disebokkan dengan Baluch, gerakan Baluch sekarang ni, Baluchi kan Baluch. Jadi mereka kaitkan. Dan Turki dan kedudukan tak boleh. Dan kita tengok dia punya mainan Korea Utara dan China tunggu, kalau Turki ambil, China akan ambil Taiwan, dan kedudukan dunia akan jadi perang dan ekonomi Malaysia. Ketika ekonomi Malaysia inilah Mr. Dajjal tu akan datang, Uncle Sam tu akan datang, Sam Ho, dengan membawa buku-buku roti dan air. Apa buku roti? Buat apa? Mana makanan dan minuman. Apa makanan dan minuman? Sistem ekonomi baru dalam sudut New World Order. Hati-hati, tak ada ruang. Saya sangat-sangat, bukan kata saya ni apa yang saya ceramah dekat Masjid Pancur mengajar, tengok ada kertas. Diminta kepada semua penceramah, ni arahan jabatan lah, Majlis Agama. Semua penceramah adalah tekankan tentang fadilat kepentingan solat berjemaah. Maknanya kita dah nampak masjid dan surah adalah dihidupkan, dan ini cara untuk kembali kita pada agama. Politik lantak dia orang. Siapa naik, siapa turun, samanya. Siapa yang banyak duit, dia akan berkuasa, dia akan pegang kuasa. Siapa yang banyak duit, dia akan pegang kuasa. Itu saya. Siapa yang pegang kuasa, dia nak banyak duit. Bila dia banyak duit, dia pegang kuasa. Dia duit dengan kuasa sama, dia akan pergi kat situ. Biarkan kita kembali pada masjid, maka majlis dah nampak. Tekankan kepentingan solat berjemaah. Tentu kalau tengok tazkirah saya di mana yang kawan kita rakam dan semua, saya akan tekankan kepentingan datang masjid, hidupkan amal masjid. Setiap tazkirah Jumaat, sebelum arahan majlis pun daripada dulu saya tekankan benda tu. Dan inilah ruang cara untuk kita kembali balik kepada agama. Dan tidak ada ruang, tuan-tuan. Fitnah banyak. Kita dah tak tahu lagi keadaan sekarang. Tuan-tuan tengoklah keadaan budak-budak yang hisap vape, yang budak perempuan lesbian, yang budak perempuan laki gay, lepas tu yang pro Israel, yang Wahabi Salafi cuba nak, mereka kata ini bukan fatwa sana, fatwa di sini pun ada. Tokoh-tokoh mereka kata apa? Israel, Palestin kena keluar, serahkan negara itu pada Israel. Tak gila. Sebab tu selepas 7 bulan tu perang, selepas seminggu 2 minggu, arahan daripada Perlis, tidak dibenarkan aman Palestin datang kutip derma di Perlis. Apa tujuan? Ini salah satu. Walaupun nampak dia punya tak sampah, kita tak nampak kutipan ini berlaku ni. Memang bukan senang, tuan-tuan. Perbankan ni nak ambil, nak pergi hantar kat Hamas, bukan senang. Dia kawalan ni, bank-bank dunia ni dikawal oleh Yahudi. Mereka tahu takut benda tu, tak boleh direct macam tu nak dedah.
Bukan macam akaun masjid surau, boleh lah. Maybank dapat sumbangan, boleh lah. Hitam putih ni. Ini Palestin tak boleh macam tu. Hamas tak boleh macam tu. Mereka kawal. Kalau kita ni pun boleh buat masjid, buat madrasah, buat hospital, itu boleh lah. Tapi nak berdaya ni tak boleh. Setelah ni amal Palestin. Bukan saya nak backing mereka. Mereka pun kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Tapi mereka sumbang tu, kepentingan mereka pun ada di situ. Kalau mereka mampu buat begitu, tapi tak boleh, tak bagi. Dan tuan-tuan tengok pula mainan yang ada ni. Dengan hal akidah, dengan hal syariat yang kita ni tengah ni tak betul, ni tak betul, umat ulama tak betul. Apa tujuan ni? Hampir dajjal terbit. Inilah fitnah akhir zaman. Kalau kita tidak berhati-hati, habis. Dengan anak perempuan semua, perempuan pun dah tidak ada lagi sifat malu. Sedangkan kata Aisyah apa? Dia kata Aisyah di sini, hadis ni, kuntu adkhalu baitil ladzi fihi Rasulullah sallam. Aku masuk ke dalam rumah aku, di sana ada Rasulullah sallam, jenazah Nabi. Dia masuk kuburan Nabi, bilik dia dulu. Wa inni wadi'un saubi, dan aku tarik semua pakaian tutup aku ni, tudung-tudung purdah aku ambil, aku letakkan. Wa aqulu, dan aku berkata, innama huwa zauji, sesungguhnya ini adalah suami aku Rasulullah sallam. Wa abi, dan ini Abu Bakar, jenazah Abu Bakar ini adalah bapa aku. Falamma dufina Umaru radhiyallahu anhu, tak kala Umar dikebumikan di sana, ma'ahum, bersama kedua-duanya, fa wallahi, kata Aisyah, demi Allah, ma dakhaltuhu illa wa ana masrudatun, tidaklah aku masuk ke bilik aku illa wa ana masrudatun alayya sabi, melainkan aku letakkan tudung aku, tutup purdah aku kat badan aku. Hayaan minal umara, kerana aku malu dengan Umar. Maknanya Aisyah dengan ahli kubur pun malu, jaga aurat. Wanita kita mana ada? Haru betul lah, memang akhir zaman lah. Dah hilang sifat malu, betul lah Nabi kata. 3 perkara akan dicabut, khusyuk dalam solat berjemaah dan khusyuk tak ada lagi dah. Apa nak khusyuk tak ada, masing-masing tak telefon depan. Pegang angkat, Allah Akbar, tengok telefon ni. Oh, siapa pula angkat? Tu mendatang kita tu. Tu mendatang akhir zaman. Letak kunci depan. Kunci kereta baru beli X70, bukan X70 depan. Lain dah. Allahu Akbar. Tingkat tutup belum? Tingkat tutup belum? Tingkat tutup belum? Duk tingkat tutup belum? Assalamualaikum. Tingkat tutup belum? Itulah kita. Khusyuk dah tak ada. Hak okey, hak tak ada apa ni, hak tak ada apa. Takbir, sejadah depan. Allahu Akbar, gambar masjid. Pintu mana lepas masuk masjid ni? Kisah ke situ pula. Tu baru gambar masjid. Tu belum gambar Kaabah. Tengok gambar Kaabah, Allah Akbar. Ni gambar Kaabah tahun bila ni? 18 lebih kan? Macam tu, tak ada khusus. Yang tak ada apa pun, Allahu Akbar. Orang rumah pesan beli tuan jam depan Isya. Tak ada, habis kita tak ada khusyuk, tuan-tuan. Yang pertama lagi. Yang kedua, taat isteri pada suami. Tuan-tuan tengok. Orang putih tu, Mak Gutenberg, apa notang tu, buat Facebook. Sebab apa dia panggil wall? Bubuhlah nama lain. Dia buat wall. Kerana mereka ni Yahudi. Mereka ada masalah pergi dekat wall. Weeping wall, Wailing wall. Tapi kat situ dia ngadu lah, ngadu sambil dia baca Talmud lah apa. Lepas tu ada masalah dia, orang tu selit lah telah dinding-dinding dekat Wailing wall tu, Weeping wall tu. Weeping tu menangis kan? Weeping bila? Kau duduk tu. Budak Melayu tu hari masuk tengok. Jauh. Sekarang ni tempat mengadu mereka kat situ. Kristian dekat confess room. Jumpa father dia. Mengadu lah. Kita tak, sepatutnya kita mengadu pada Allah. Iza hadab umran fuzi'a ala salah, selega supaya mengadu pada Allah. Ada masalah mengadu pada Allah. Dan hari ni kita tengok perempuan kita ni tak malu. Perempuan kita lah, walaupun isi saya, anak-anak saya tak terlibat. Perempuan kita, dia cerita tentang hal laki dia, boleh minta panggil. Tuan-tuan, siapa-siapa puan yang ada masalah, tolong bagi pandangan. Tak payahlah, maknanya mengadu pada wall. Yahudina walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millahum. Macam mana pun mereka nak kita buat macam mereka. Pun mengadu lah. Tuan-tuan tengok, semua perempuan hak artis dengan cara artis, yang orang biasa cara biasa mengadu. Siapa ada tak pengalaman, suami saya ni nak kahwin lagi seorang? Mengadu. Saya susah hati, sedangkan saya anak 3. Saya baru berhenti kerja semata-mata kerana nak jaga anak. Kalau dia bercerai dengan saya mengadu kat siapa? Mengadu kat wall.
Yahudi punya style lah. Dia nak yang tu je. Tuan-tuan tengok. Hilang maruah dah. Tak ada sebab malu. Aisyah dengan Omar yang jenazah itu pun malu. Kerana bila bagi salam, ahli kubur boleh melihat kita. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sebagaimana di dunia mereka kenal kita bersama kawan-kawan. Macam itulah mereka akan kenal. Tengok, oh haji dah datang Allah. Kalau saya mati, anak saya datang ziarah saya tengok anak sulung saya. Oh bersama dengan penentu saya. Dah anak 3. Ini cucu aku. Anak yang nombor 2. Saya kahwin, mungkin saya meninggal, belum kahwin. Dah kahwin, oh tu suami dia. Dia dukung anak 2 orang bawah. Oh, dah ada 2 orang cucu aku. Lepas tu anak yang kecil itu dah kahwin dan anak seorang dengan isteri dia. Oh, itu menantu aku. Kita akan kenal macam mana kat dunia kita kenal anak kita mereka datang ziarah. Jadi ahli kubur kenal. Bila Aisyah datang buka, Omar akan lihat aurat dia. Nampak tak? Sifat malu. Kerana aku malu hayaan mina Umar. Kerana malunya aku dengan Omar. Sekarang mana ada malu? Tuan tengok mana ada malu. Tuan buka Facebook tengok. Buka Facebook. Ubat kuat siapa iklan? Ubat kuat lelaki lah. Perempuan semua. Abang-abang. Malulah ya Allah. Ni ada yang beli apa ni? Kan? Semua abang. Dia mengadu, dia cerita. Bagi orang lain, kadang-kadang sudut ni sajat jauh lebih baik ni. Dia jual kosmetiknya. Dia juga kosmetik. Ini abang-abang, kalau abang-abang disebut, ya Allah, sebut yang hak lelaki tu. Kadang-kadang dia cerita dia, Allah malu kita nak cerita dalam kuliah ni, tak boleh lah, tak boleh. Cemar kuliah kita ni. Tentu boleh bayangkan. Dan ada suami isteri cerita dalam bilik tidur untuk melariskan ubat kuat tu. Haram. Tak boleh cerita apa yang Allah sembunyikan. Baik lelaki maupun perempuan, haram cerita benda tu. Tak boleh. Ini pergi cerita. Semua orang baca, oh dia pakai ubat kuat tu. Semua, dia boleh cerita. Aduh, ya Allah. Tuan-tuan, pejam mata, kita duduk akhir zaman. Yang akidah kena jaga, maruah kena jaga, agama kena jaga, kena bawa balik anak isteri. Masyarakat kita kembali balik kepada masjid. Suami balik kepada masjid. Allah akan betulkan isteri dan anak-anak. Keupayaan untuk betulkan itu datang. Kau tidak jadi dayus. Betul lah, balik pada masjid. Inilah kekuatan kita. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Bersihkan kita balik. Ini di sini. Betulkan amalan kita dengan kuliah. Kita bawa balik, betulkan isi. Baru ada kekuatan bagi kita nak betulkan isi dan anak-anak. Selagi kita tak hubung kait dengan masjid, kita tak akan boleh pergi. Betul lah tuan-tuan ni, 2024 ni. Kita tak tahu lagi datang ni macam-macam setengah kita tak tahu. Ini sedikit ya. Ada kawan saya mengadu, anak dia tuduh dia perempuan. Anak dia tuduh dia buat hubungan dengan bos dia. Anak dia bawa budak lelaki masuk rumah. Tuan-tuan boleh bayangkan. Ni suasana budak dah habis dah, tak ada dah. Tuan-tuan kalau masuk Thailand di border ditulis, siapa yang masuk vape dia akan kena 50,000. 50,000 mana 5,000 duit kita lah, 50,000 baht. Vape, kerana mereka tahu Thailand dah nampak vape ni punca budak-budak akan jadi rosak. Walaupun dia menghalalkan ganja dan ketum, tapi mereka dah nampak. Sebab ganja dan ketum masih lagi dalam sudut ubat, masih lagi manfaat ubat, kecuali orang salah guna. Tapi kalau vape ni punca akan membawa kepada kerosakan generasi dengan dadah. Nampak tak? Kita ada doa, tak ada apa. Kalau vape ni diharamkan, bisnes orang Melayu akan jatuh kerana ramai orang Melayu duduk. Kira orang Melayu vape berniaga mendatang tu juga. Banyak lagi rezeki yang Allah Ta'ala akan buka, insya-Allah. Jadi kitab ni tak jadi baca. Baca jugalah. Baca juga tadi hadis ni. Baca juga hadis ni. Jadi kita akan sambung. Ni kitab Muntakhab ni tak baca. Jadi kita akan baca yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tamam tuan-tuan. Si pulai. Ini tinggal satu kan? Okay, ada soalan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuan-tuan, kita memang lemah. Kita tak mampu. Tidak ada kekuatan kuat pada kita, melainkan kita dibantu oleh doa kawan-kawan. Jadi kalau kita bangun tahajud, doalah kepada kawan-kawan kita semua. Umumkanlah ahli jemaah surau aku, berilah hidayat pada kami. Nampak kawan-kawan kita, jiran-jiran yang anak-anak, tolong hidayat dah ya Allah. Jangan pandang buruk. Walaupun budak tu jahat apa semua, saya dah cakap dengan kawan saya kata itu anak. Macam mana buruk dia, dia adalah anak. Doalah Allah, selagi kita sangka baik dengan Allah, Allah bantu kita. Kita doa supaya Allah Ta'ala pelihara keluarga, anak-anak dan semua kita lah. Balik pada masjid balik. Orang yang jauh pada agama, doa, jangan marah mereka. Ada, saya pergi ziarah apa semua, ada yang macam-macam, ada yang halau. Ni yang zaman duduk sekarang ni halau ada. Wah, saya mengajar, saya penasihat masjid. Pergi pula dengan Tok Imam, dia halau, agak dia mati, siapa nak mandi jenazah tu? Tok Imam juga dengan orang masjid main jenazah. Halau. Orang dah ada. Tapi kita tak boleh cakap buruk. Biarlah. Sekurang-kurangnya dia ada kalimah la ilallah. Tunggu masa dan kita doa kebaikan. Tak payah putus asa. Nak caci pi. Kalau orang marah kita, marah habis. Kalau kita melenting, maknanya aku lebih baik pada dia. Sebab apa kita melenting? Kita rasa kita dah baik. Kita rasa kita baik. Cuba tawaduk sikit. Marah habis. Relax. Tak payah lah. Orang fitnah kita. Biar. Tak payah nak jawab. Ini saya nak cuba kepada semua jemaah ahli jawatan kuasa. Saya nak betulkan. Sebenarnya salah. Tak payah. Apa nak betul? Kita baik. Yang mana kita rasa kita baik? Kalau kita dipuji, sonok, itu maknanya kita tak ikhlas. Biasa. Terus datang masjid macam biasa. Ini bila kena sikit, masjid surau tak pergi. Merajuk. Tak suka lah haji tu. Haji tu pula kau tak datang surau. Kata kebodohnya. Aku tak pergi masjid tu. Baik. Siapa? Tu. AJK dia. AJK seorang lah. Masjid tak datang. Ke bodoh. Datanglah masjid. Tak, maafkanlah semua ni. Kita duduk ujung lah. Bukan nak cari musuh ni. Ramai yang mati dalam tidur. 2 minggu lepas. Kematian taman sebelah. Bawa pergi masjid. Pergi kubur. Dia pun turun sekali. Sedara marah lah. Tarik tadah. Nak tanam jenazah. Rabah dalam tu mati dalam lubang kubur. Saya nak cakap apa sekarang? Dia nak cari musuh ke? Tak payah cari musuh. Biarlah yang lebih kurang. Ni saya ni ada kes orang tak nak bayar kasi banyak ribu. Saya dah habis kan. Isi kata, abang, rezeki Allah yang susun. Sabar. Biarlah. Banyak lagi rezeki Allah Ta'ala bagi. Mana susah? Kita tak mau cari musuh. Tak payah nak protes. Tak payah nak cuba ni, nak jumpa. Tak payah. Aisyah kena fitnah. Aisyah tak tahu pun cerita. Orang cerita pada Nabi dengar berita tu. Abu Bakar dengar berita tu. Aisyah tak pernah. Tak tahu kalau kabut ni nak betul nak bersihkan diri dah. Allah sendiri datang turun ayat membersihkan Aisyah. Abu Bakar marah. Abu Bakar marah orang ni. Miftah nama dia. Dia yang fitnah. Dia keluarga dekat dengan Abu Bakar. Abu Bakar bagi bayaran bulanan untuk dia. Tiap-tiap bulan bagi. Ni ada buat fitnah Aisyah ni. Dituduh Aisyah buat skandal dengan ketika dalam safar dengan pemukul Luqatah di belakang. Aisyah tak tahu pun macam biasa. Rasulullah tahu. Rasulullah bergantung pada Allah tentukan ayat. Abu Bakar pun tahu. Tapi semua ni tunggu. Bila clear turun ayat ni Miftah ni. Kalau kita hang yang telah fitnah anakku, aku hentikan bayaran bulanan untuk kau. Muka tak malu. Aku yang bagi bulan-bulan, kau fitnah anak aku. Kalau kita menjata, kita jadi macam apa? Itu apa nyonya tu, apa tu cerita piramid tu, Ala Kasim tu. Kita jadi macam tu. Kan? Buka tak malu. Kita boleh kata macam tu. Tapi Abu Bakar tak. Abu Bakar tingkatkan bayaran bulanan kepada dia. Tentu nak cakap apa? Dan itulah sifat yang kita nak belajar. Jadi umur tua kita ni bukan umur cari musuh, umur kita teruskan buat ibadat. Jadikan sebahagian dalam hidup kita boleh membantu orang yang boleh mendatang keberkatan dalam hidup kita. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Allah Ta'ala mudahkan saya tuan-tuan semua ambil tibar sampaikan. Amalkan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah fazna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اختمنا نفس الخاتمة ولا تفتح علينا بسم الخاتمة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت
اللهم صل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قومنا وتوفنا والمفتون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال الكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في إخواننا في فلسطين كل ما كان في الزمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.